اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah, muka surat 12, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 12, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga, baqa, sifatun salbiyatun. Ketiga daripada 13 sifat ataupun daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. 13 ataupun 20. 13 atas jalanan yang mu'tamad, 20 atas jalanan yang masyhur, yang mana kita wajib berpegang secara ijmal, secara kasar, secara borong, secara umum. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Kemudian permulaan agama kita mengenal Allah dengan bahawa mengenal akan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Setakat manakah dinamakan kita mengenal Allah dengan kita mengenal akan sifat Allah? Setakat 13 ataupun 20 dipanggil sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana 13 ataupun 20, 13 wujud sampai ke kalam, 20 wujud sampai ke kaunuhu mutakalliman. 13 ataupun 20 ni kita wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara detail, bukan hafal saja. Kita wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara detail, secara halusi. Kemudian dengan dalil bagi tiap-tiap satu sifat daripada 13 ataupun 20 sifat. Jadi 13 ataupun 20 ni secara tafsil. Sifat kesempurnaan bagi Allah bukan 13 dan juga bukan 20. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu kita berpegang secara ijmal. Sebagaimana juga kita berpegang sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah, 4 tu. Itu secara tafsil, secara terperinci. Adapun sifat Rasul bukan hanya 4. Sifat Rasul ini banyak, yang mana sifat kamal basyariyun dipanggil. Kamal basyariyun, sempurna nisbah seorang manusia ada di Rasul belaka. Bukan Rasul hanya ada sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tidak. Mana-mana sifat sempurna nisbah seorang manusia, kesemuanya ada di Rasul. Berani ada di Rasul, tegas ada di Rasul. Ni sifat-sifat sempurna nisbah seorang manusia ada di Rasul.
Sebab Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti memilih di kalangan manusia yang paling sempurna. Bukan hanya sifat, bukan tubuh badan pun tubuh badan yang sempurna. Tidak ada Rasul yang cacat. Bahkan dari segi keturunan pun keturunan yang sempurna. Ni Rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak tu kita berpegang secara ijmal. Hak kita duk ngaji sidik, amanah, tabligh, fatanah tu yang kedua dah. Hak tu secara tafsil, secara terperinci. Bukan sifat Rasul hanya 4. Ni kena tak molek. Kita dua peringkat, satu secara ijmal, satu secara tafsil. Sebagaimana kita beriman dengan sekalian malaikah. Kita rukun iman adalah beriman dengan sekalian malaikah, bukan beriman dengan malaikah hak 10 tu, bukan. Kita beriman dengan sekalian kitab, bukan kitab hak 4 buah tu saja, bukan. Kita beriman dengan sekalian Rasul, bukan hanya Rasul 25 saja. Hak rukun iman kita tu beriman dengan sekalian malaikat, sekalian kitab, sekalian Rasul. Kita beriman dengan sekalian malaikat itu secara ijmal. Malaikat makhluk Allah yang paling banyak, makhluk Allah yang paling besar. Banyak mana malaikat? Allah yang mengetahui. Kita beriman semua malaikat itu adalah hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang dimuliakan. Yang mana kesemua malaikat hak paling banyak itu adalah hamba Allah yang mulia. Kemudian hak wajib kita beriman secara tafsil, secara satu-satu, seorang-seorang, barulah pergi kepada malaikat hak 10 tu. Jibril, Mikail hak 10 tu. Pergi kepada malaikat Hamalatul Arsy, malaikat yang menanggung arash. Sebelum kiamah ada 4. Selepas ada kiamah jadi tambah lagi 4, jadi 8. Kita beriman dengan malaikat hafazah. Tiap-tiap anak Adam dijadikan malaikat hafazah untuk jaga anak Adam. Itu kita beriman secara satu-satu. Tapi malaikat bukan setakat 10 tu je, bukan. Malaikat makhluk Allah yang paling banyak. Kita beriman secara ijmal, secara ringkas. Kita beriman dengan sekalian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Al-Kutubus Samawiyah dipanggil. Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan daripada langit. Kita beriman sekalian itu adalah kalamullah. Setengah ulama mengatakan ada 104 buah semua sekali. Al-Kutubus Samawiyah, yang mana 104 buah tu semuanya adalah kalamullah. Kita beriman ke semuanya 104 buah, beriman secara ijmal. Secara satu-satu barulah pergi kepada Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Itu secara tafsil. Kita beriman dengan sekalian rasul-rasul. Hak rasul ramai-ramai itu kita beriman belaka. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak 25 hak nama tercatat di dalam Al-Quran tu, hak tu kita wajib beriman secara seorang-seorang. Hak Rasul 25 tu, hak namanya tercatat di dalam Al-Quran, hak tu wajib kita beriman secara seorang-seorang. Tapi adakah Rasul 25? Rasul ramai, ramai-ramai lain tu kita beriman secara ijmal. Kena ingat molek tu. Dua peringkat. Satu secara ijmal, kita panggil secara ringkas, secara kasar. Saya ngaji dulu tu sebut secara borong. Secara borong. Tafsir ni cara rocik ke mana? Dah. Ijma' tu kata secara borong. Tafsir secara runcit. Secara satu-satu, secara detail, secara terperinci. Jadi ijma', kemudian tafsir. Termasuk sifat Allah dan juga sifat Rasul secara ijmal, kemudian secara tafsir. Sifat Allah secara ijmalnya, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya.
Hak kita wajib mengetahui dan berpegang cara tafsir 13 ataupun 20 sifat. Tapi sebut 20 lah. Sebut 13 susah jadi orang kita ni. Kena sebut 20. Sebab masyhur kitanya 20 daripada wujud sampai ke kaunuhu mutakalliman. Walaupun sebenarnya yang muktamad adalah 13 wujud sampai kepada kalam. Jadi ketiga daripada 13 ataupun 20 sifat baqa, kekal. Sifat baqa ni sifatun salbiyatun. Sifat yang dibangsakan kepada ketiadaan. Salbiyah, bangsa yang dibangsakan, nisbahkan kepada ketiadaan. Yang mana nak reti sifat baqa ni kena bubuh makna tak ada akhir. Tu kekal. Apa makna kekal? Tidak ada kesudahan. Itu salbiyah dia panggil. Sebab kita cakap kekal ni cakap kekal semua. Dan sekarang ni duduk mana learning? Kita kekal dah duduk di sini. Kerja, masa lagi kerja pindah randah, tidak dah saya kerja kekal di tempat ini. Kekal lah ke dah tu? Kekal. Sebut kekal semua kita ni. Kekal mana tu? Kekal tu bukan makna tidak ada kesudahan. Adapun sifat baqa Allah kekal. Apa makna kekal? Tidak ada kesudahan. Itu panggil sifat salbiyah. Sifat yang nak reti dia kena tafsir dengan tidak. Kidam, sedia dengan makna tidak ada permulaan. Baqa, kekal dengan makna tidak ada kesudahan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah dengan sekian perkara yang baru dengan makna tidak serupa Allah dengan perkara yang baru. Itu salbiyah dia panggil. Satu sifat yang nak reti dia kita kena tafsirkan dengan tak ada, tidak ada kesudahan. Itu sifat baqa. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ni kita nak memahami sifat. Ini bukan pegangan. Ini untuk memahami sifat. Sifat wujud ni pesang apa? Sifat nafsiyah. Apa makna sifat nafsiyah? Sebut kata wujud, maka hati kita, pemahaman kita terus tuju kepada diri perkara. Terus pada diri perkara. Pak Mak ada. Sebut kata ada, maka hati kita terus pergi kepada tubuh Pak Mak, zat Pak Mak, diri Pak Mak. Dia panggil wujud, sifat bangsa diri. Sebab bila sebut kata wujud ada, maka hati kita tu sila pergi kepada diri sesuatu. Diri tu zat sesuatu. Kalau orang kok tubuh orang tu. Dia panggil sifat nafsiyah atau wujud. Salbiyah sifat yang dibangsakan pada tiadaan. Nak reti sifat salbi ni kena bubuh makna tak ada permulaan, tak ada kesudahan, tidak serupa dengan makhluk, tidak berhajat ke tempat dan zat, tidak berbilang. Wahdaniyah, esa satu. Apa makna satu? Tidak berbilang. Adapun kudrah, apa makna kudrah? Tidak lemah. Ada. Kita tak payah nak buruh tidak lemah tu untuk reti kudrah. Tak. Cuma lazim daripada kudrah tidak lemah. Dia gitu. Bukan makna kudrah. Nak reti kudrah kuasa ni kena terjemah dengan tidak lemah. Tak syarat. Tak payah terjemah dengan tidak lemah. Tapi lazim daripada kuasa tidak lemah. Tu. Adapun sifat salbiyah ni memang nak reti sifat ni kena terjemah dengan tidak. Jadi dipanggil sifat salbiyah. Erti baqa kekal. Selama-lama ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna kekal sifat salbiyah ni? Bermakna tidak. Ni tidak ni. Ni salbiyah ni. Tidak putus dan tidak berpenghabisan adanya. Kenapa ni? Tiada akhir dan tiada kesudahan. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna baqa. Hak ni baqa yang mutlak lah. Adapun selain daripada Allah baqa juga. Mana selain daripada Allah? Syurga, baqa, kekal.
Neraka baqa kekal. Ahli syurga pun baqa kekal. Ahli neraka pun baqa kekal juga. Jadi syurga, neraka kekal. Golongan yang terpesong Mu'tazilah ada berpegang neraka tidak kekal. Lama-lama tu Allah akan hancurkan neraka dan isi-isi neraka. Itu pegangan yang terpesong. Kita pegangan ahli sunnahnya, syurga sama, neraka sama, beserta dengan isi-isinya, dengan penghuni-penghundinya, kekal selama-lamanya, kekal adanya. Oh, jadi macam Allah Ta'ala jugalah yang bersifat dengan baqa kekal. Kekal Allah, kekal yang mutlak, kekal yang sebenar-benar. Kekal syurga neraka beserta dengan ahlinya itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kekal sifat syurga neraka, bukan kekal sifat ahli syurga neraka. Sebab syurga neraka ada awal. Syurga neraka asal tak ada, kemudian barulah jadi ada. Jadi syurga neraka ni benda yang harus saja ada, bukan perkara yang wajib ada. Perkara yang harus ada, yang asalnya ketiadaan, maka menerima kesudahan. Perkara yang ada permulaan, berarti perkara ni adanya harus, bukan adanya wajib. Kenapa kata adanya harus? Sebab tengok sebelum ada tak ada, molek-molek ada tu. Adanya kemudian, sebelum tu ketiadaan. Makna walaupun sekarang ni ada, mana ada ni ada harus, bukan ada wajib. Kalau ada tu wajib, ada kena sedia kala bahawa ada yang wajib. Yang tak terima sama sekali tak ada. Dah kita ni ada, sebelum tu tak ada kan. Jadi makna kita ni tak ada pun boleh terima. Ada sekarang ada, boleh terima. Jadi ada yang boleh terima ketiadaan dan boleh terima ada. Ini dipanggil ada yang harus. Ada yang harus seumpama ni terima ketiadaan, maknanya terima kesudahan tu. Mesti ada kesudahan. Sebab benda ni harus je ada. Ni ada syurga neraka, ada yang harus. Tapi jadi kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada Allah ni ada yang wajib. Allah ni az-zat al-wajibul wujud. Zat yang wajib ada. Yang tak terima ketiadaan, sama ada ketiadaan pada awal, sama ada ketiadaan pada akhir, tak terima sama sekali. Sebab ada Allah, ada yang hakiki. Maka kekal Allah ni sifat kekal Allah, kekal yang hakiki. Sebab memang sifat Allah dah begitu. Sebab Allah ni wajib ada. Yang tak terima sama sekali ketiadaan di permulaan ataupun di kesudahan. Adapun syurga neraka, perkara yang harus ada. Sebab apa? Sebab terima ketiadaan. Mana terima ketiadaan? Sebelum diadakan kan tak ada kan. Sekarang barulah syurga nerakanya ada. Sekarang ni syurga neraka ada lah. Kalau hak Mu'tazilah dia lain. Mu'tazilah syurga neraka tak ada lagi. Tak ada lagi sekarang. Syurga neraka akan diadakan oleh Allah sampai masa nak guna. Ni Mu'tazilah. Dah kalau tak guna lagi, tak bubuh orang lagi, syurga contohnya tak bubuh lagi orang, dengan bagai-bagai nikmat dalam syurga tak ada orang pakar, dikira macam bazir lah Mu'tazilah ni. Maka syurga neraka belum lagi ada. Faham tak? Belum lagi ada sekarang. Tu Nabi Adam disanduk dalam syurga dah sebelum tu. Itu bukan syurga hot ning dia tadi. Itu hanya syurga dengan makna bustan, kebun je. Bukan syurga hot sebenar. Syurga sebenar belum lagi diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tak pakar lagi. Ni Mu'tazilah punya akalan. Dahlah, syurga ada comel-comel, neraka api kuat-kuat. Pakar ke tak? Tak pakar tau. Tak bazir gitu. Tak benda-benda bazir gitu. Hak Tuhan dia tak ada bazir-bazirnya.
hak dia belaka. Jadi sekarang ni syurga neraka ada, tapi sebelum tu tiada. Bila sebelum tu tiada, maknanya syurga neraka ni perkara yang hanya harus saja ada. Sebab ada pun boleh terima, tiada pun boleh terima. Maka apabila permulaannya ada, kesudahan pun ada jugalah. Terima kesudahan. Tapi kenapa syurga neraka tak ada kesudahan? Kekal, dikekalkan oleh Allah. Tu kekal syurga neraka, bukan seperti kekal sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bunyi je sama-sama kekal, tapi tidak sama. Dia bunyi sama, tak apa. Allah ada, kita ada. Bunyi sama. Sebenarnya sama apa? Ada Allah, ada yang wajib, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Ada kita, ada yang harus, ada permulaan, dan akhirnya akan ada kesudahan. Kemudian diadakan kembali, dibangkitkan. Lepas tu barulah tak ada kesudahan. Itu ada pesen kita. Tak ada pesen tu. Bukan ada yang wajib. Mana sebut sama, tak ada masalah. Allah pemurah penyayang. Kita pun ada juga orang tu pemurah, ibu penyayang contohnya. Sama tak? Sama. Pemurah Allah hak milik dia belaka. Pemurah kita tak ada hak milik kita. Milik sementara Tuhan letak di kita je, bukan milik kita yang hakiki. Maka sama? Takkan sama. Mana sebut pemurah penyayang tak ada masalah. Ni siapa peringkat sebut kata ibu penyayang, syirik kepada Allah. Dia kata, dia orang ngajar ni, ibu penyayang, syirik kepada Allah. Sebab menyamakan ibu dengan Allah yang pemurah dan penyayang. Pak mak kaya, Al-Ghaniyul Hamid. Al-Ghaniyu, yang kaya siapa? Allah. Tiba-tiba kata pak mak yang kaya, syirik dia bubuh. Ada ajaran begini ni. Laku pula. Masjid-masjid apa semua, program-program kerajaan apa semua, jemput molek-molek ada buat ceramah. Ceramah. Tapi latar belakangnya pengajian agama? Tidak. Bukan latar belakang pengajian agama. Doktor bidang dunia, bukan bidang agama. Apabila ditanya belajarnya di mana? Sebab bukan berlatar belakang pengajian agama. Belajar dengan Allah pukul 3 pagi. Kau sedap bunyi tu. Kan? Orang alim, orang tu guru, banyak ilmu sekalipun, hatinya tidak khusyuk sebagaimana saya khusyuk dalam sembahyang. Hebat bunyi tu. Mana tu guru alim pun tak sekhusyuk saya dalam sembahyang. Khusyuk dia ni. Sebut kata ibu penyayang, sebut kata pak mak kaya, syirik. Sebab apa? Sebab menyamakan ibu, pak mak dengan Allah yang penyayang, yang kaya. Tak sama. Sama pada sebutan. Allah yang kaya lepas daripada segala-galanya. Manusia ni kau kaya, kau lemah. Manusia ni kau kaya, kau lemah. Daripada asalnya buat sendiri, tak ada dah. Mula-mula bawa kereta sendiri, lepas kaya kereta tak boleh bawa. Pintu kereta pun tak boleh buka dah, kena orang buka. Kau kuat ke kau lemah? Kan ni? Kalau kaya sungguh, lepas daripada segala-galanya, tak payah orang lah. Ni dok ni. Nak pergi mana-mana pun orang. Dalam rumah pun orang, luar rumah pun orang. Dalam rumah pun orang tak? Orang tukang masak, tukang nyapu. Luar rumah pun orang juga. Dah kaya apa gitu? Kaya ni, orang duduk diam belaka, diwak belaka. Mana bawa kaya, lepas daripada segala-galanya. Gitu? Pak mak kaya gitu ke?
Allah kaya ni lepas daripada segala-gala. Tu bawa kaya sungguh. Ni manusia ni kau kaya, kau lemah. Kau perlu pada orang. Kan ya? Nak buka pintu pun dak orok kata kena orang buka. Kaya tu kaya. Jadi lemah gitu lalu no. Tu kaya manusia. Sama ke dengan Allah? Bunyi sama. Siapa tak boleh sebut no. Sebab apa? Menyamakan Allah dan menyamakan Allah dengan manusia. Sebab sebut manusia penyayang ke, manusia kaya ke, tu sama pada bunyi je. Sini samalah. Allah kekal. Syurga neraka kekal. Syurga neraka kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekal Allah, kekal yang hakiki, kekal yang mutlak, tidak ada akhir dan tidak ada kesudahan bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah bersifat dengan kekal? Kerana Allah bersifat dengan kidam. Bila bersifat dengan kidam, tidak ada permulaan bagi adanya, maka tak akan ada kesudahan bagi adanya. Bila ada kesudahan, pastilah ada permulaan. Sebab bila ada kesudahan, berarti ada tu harus, berarti sebelum tu ada permulaan. Tapi Allah kidam, tidak ada permulaan, maka Allah bersifat dengan baqa, tidak ada kesudahan. Dan mustahil, lawannya lawan baqa, iaitu binasa Allah. Fana dia panggil. Baqa lawannya fana, binasa. Kita sifat wajib bahasa Arab, sifat mustahil tak reti ikut bahasa Arab. Kita sifat wajib ikut bahasa Arab, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sifat wajib ikut bahasa Arab. Sifat mustahil lawan pada sifat wujud. Tak ada, dia kata tak ada, bukan bahasa Arab, bahasa Melayu. Bahasa Arab Adam. Qidam sedia, lawannya baharu, bahasa Arabnya hudus. Baqa kekal, lawannya fana, binasa. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalah Allah dengan segala perkara yang baharu, lawannya mumasalah. Mumasalatuhu ta'ala lil hawadith. Mumasalah ni serupa, bersamaan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Jadi lawan pada sifat mukhalafah adalah sifat mumasalah. Tak reti juga kita ikut Arab, hak lawan dia. Tak reti ikut Melayu. Tapi sifat wajibnya ikut Arab. Qudrah, tu sifat wajib. Lawan dia lemah. Dan lawan qudrah sungguh lah. Qudrah Arab lawan dia ajzun, lemah. Kan? Reti ikut Arab. Jadi lawan kepada baqa adalah binasa Allah, yakni fana. Itu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil baqa, kita maklumlah sifat Allah yang kita duk pegang ni wajib bersertakan dengan dalil bagi tiap-tiap satu sifat. Mana dalil baqa? Ni dalil akal. Kalau Allah boleh binasa, kalau Allah ni boleh binasa, jawabnya tentu baharu ia. Apa pula kat tu? Kalau binasa tentu baru. Kerana tiap-tiap yang binasa tu maknanya harus ada, harus tiada. Sebab tu boleh jadi binasa, boleh jadi tak ada, maknanya sekarang ada. Boleh binasa maknanya perkara ni, benda yang harus ada, harus tiada. Tiap-tiap yang harus ada dan harus tiada ni mesti baharu. Lagi kata, maka baharu Allah mustahil. Tu panjang sikit ya. Tu panjang. Tu hak fardu kifayah. Tapi kalau hak fardu ainnya, dalil fardu ain, apakah dalil Allah kekal? Dalilnya ada makhluk. Habis cerita.
Dan dalil kidam ada makhluk. Dalil wujud ada makhluk. Simple je. Kita duduk dalil kidam daurun tasalsul. Pening pula payah pulaknya. Itu hak fardu kifayah. Fardu'nya dalil kidam ada makhluk. Dalil baqa ada makhluk. Orang pun tanya kita, orang pun soal kita, kok jalan mana? Yang mana dalil sifat baqa ni ada makhluk? Kok jalan mana yang jadi awak buat ada makhluk ni sebagai dalil Allah ni baqa? Kok mana? Kalau kata ada makhluk dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah, mudah nampak. Apakah dalil Allah bersifat kudrah? Ada makhluk. Nampak lalu kan? Sebab kalau Allah lemah, nak buat makhluk ke mana? Tak. Sekarang, apakah dalil Allah bersifat kudrah? Ada makhluk. Nampak lalu kita? Sebab kalau Allah lemah, nak buat makhluk macam mana? Tapi kok mana pula Allah bersifat kidam dalil ada makhluk? Sebab Allah buat makhluk ni dengan kudrah, bukan dengan sifat kidam, bukan dengan sifat baqa. Allah mengadakan makhluk, Allah mengadakan makhluk ni dengan sifat kudrah. Jadi dalil sifat kudrah ada makhluk, dekat. Tapi kalau dalil sifat baqa Allah ada makhluk, kok mana jalannya? Kita dah pandai nak cerita. Maknanya dalil kita dalil rekah sangat, setakat lulu fardu ain jua. Dah nak pergi ke panjang kok mana? Kalau Allah ni tidak bersifat baqa, jadi Allah ni binasa. Kalau Allah binasa ni ada Allah ada yang harus. Sebab terima ada, terima tiada. Bila ada Allah ada yang harus, berarti Allah pun ada permulaan. Bila Allah ada permulaan, bukan Tuhan lah bala tu. Kalau Allah bukan Tuhan, nak ada makhluk ke mana? Tu panjang. Nak stakok tu. Tu dalil tafsili dia panggil. Dalil panjang. Dalil panjang tu fardu kifayah. Fardu ainnya dalil ijmal. Dalil kasar. Ada makhluk. Tu fardu ain. Tiap-tiap sifat 20 ni kita wajib mengetahui dengan tafsil. Tiap-tiap sifat 20 kita wajib mengetahui dengan tafsil. Tapi dalil ijma' cukup. Gitu. Tiap-tiap sifat 20 ni kita wajib mengetahui dengan tafsil. Kemudian tiap-tiap sifat 20 hak wajib kita mengetahui dengan tafsil, dengan detail ni dia wajib berdalil. Dalil kena tafsir juga. Dalil fardu ain ijma' cukup. Tafsir itu fardu kifayah. Dikikut tu. Jadi dalil ijmal. Tiap-tiap satu sifat ni wajib mengetahui secara tafsir, secara detail. Jadi dalil ijmal, dalil pendek, dalil rekahnya, apakah dalil Allah bersifat baqa? Ada makhluk. Tu je. Ni panjang. Dalil baqa ni dalil akal. Dalil ayat Quran, huwal awwalu wal akhir. Tu dalil al-awwal, dalil kidam, wal akhir, dalil baqa. Adapun dalil wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, kekal zat Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha, semua perkara binasa melainkan zat Allah. Itu dalil ayat Quran. Ni dalil akal. Jadi dalil dua, dalil nakli, dalil ayat Quran. Hak tu hak comelnya, tapi kena ingat ayat lah. Nak pakai dalil ayat Quran kena ingat ayat. Apakah dalil Allah bersifat baqa? Saya pakai dalil Quran. Apa ayat dia? Awak cari dalam Quran tu ada lah. Tak jadi gitu. Sekarang ni sifat Allah kita berdalilkan dalil ayat Quran. Mana dalilnya? Buka dalam Quran awak jumpalah lama-lama. Tak ada. Kena ingat ayat lah. Kena pakai dalil ayat Quran. Ataupun sekurang-kurang kita pakai dalil akal. Dalil akal dah kita ni panjang sikit. Dalil fardu ainnya, apakah dalil Allah bersifat baqa? Dalilnya ada makhluk. Ni hak dalil panjang. Kalau Allah boleh binasa, tentu baharu ia Allah. Sebab tiap-tiap binasa ni harus ada dan harus tiada. Sekarang ada, nanti binasa.
Maknanya ada pun harus, tiada binasa pun harus, bukan? Jadi tiap-tiap yang binasa ni harus ada, harus tiada. Dan tiap-tiap yang harus ada ni, harus tiada ni pasti baharu. Lagi kata pasti baharu. Sebab kalau tidak baharu, qadim, ada sedia kala, itu ada wajib. Bila ada wajib, tak akan terima binasa. Faham tak? Sekarang kalau boleh binasa, berarti ada sekarang ada yang harus. Sebab binasa pun boleh juga. Faham tak? Jadi ada yang harus. Jadi apabila ada tu harus, mesti ada, bukan kidam, bukan sedia kala. Sebab kalau ada tu sedia kala, mesti ada yang wajib. Bila ada yang wajib, tak akan terima ketiadaan. Jadi apabila ada yang harus, pastilah baharu. Dia kata baharu mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu je. Kemudian pula qadim ni tak berubah. Tiap-tiap yang qadim tidak akan berubah. Bila tidak berubah, tidak binasa lah. Faham tak? Sebab alamat sesuatu tu baharu, tidak qadim adalah berubah-ubah. Adapun yang qadim tidak berubah. Jadi Allah Ta'ala qadim. Allah Ta'ala wa imazat wa imma sifat mustahil berubah sama sekali. Tiap-tiap yang qadim pasti tidak berubah. Tiap-tiap berubah tu dalil perkara tu baharu. Jadi Allah qadim, sedia kala, pasti tidak berubah. Sebagaimana Allah sedia kala, begitulah Allah kekal selama-lamanya. Allah tidak berubah sama sekali. Nanti kita pergi pada sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala hawadih ni, kita kena faham molek. Kita nak kemas di mukhalafah ni, kita kena kemas daripada wujud kidam bakok lagi. Daripada wujud kidam bakok. Ada Allah, ada yang sedia kala. Bila ada Allah, ada sedia kala, tidak akan ada kesudahan. Bila ada Allah sedia kala, pasti tidak berubah sama sekali. Bila Allah tidak berubah, sebagaimana Allah sedia kala, begitulah Allah kekal selama-lamanya. Sebagaimana Allah sedia kala. Sebelum Allah menjadikan apa-apa, kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Hadis sahih Bukhari. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Faham tak ayat ni tu? Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Sebelum Allah jadikan apa-apa, yang ada hanyalah Allah. Allah bertempat ke tak? Tidaklah. Allah pasti tak bertempat. Sebab tempat pun tiada. Nak bertempat macam mana? Sebab yang qadim hanya Allah. Jadi apa sedia kala Allah tidak bertempat, Allah tidak bertempat kekal selama-lamanya. Lepas tu ayat-ayat istiwa alal arsy apa semua tu, tu kena ngaji molek tu. Tapi kita mati dulu di sebagaimana Allah sedia kala, begitulah Allah kekal selama-lamanya. Allah tidak berubah sama sekali. Sebab tiap-tiap yang qadim mustahil berubah. Kalau berubah, itu alamat baharu. Bila berubah, itu alamat baharu. Jadi sebagaimana Allah sedia kala tidak bertempat, Allah sedia kala tidak di sebelah atas. Sebab nak timbul Allah di sebelah atas macam mana? Sebab nak timbul atas mesti ada barang lain satu lagi yang duduk di sebelah bawah. Sekarang ni Allah keesaan, tidak ada selain daripada Allah. Timbul dah Allah di atas, timbul dah Allah di kanan. Tidak timbul sebab tidak ada benda di kiri. Sebab yang ada hanyalah Allah. Ni pegangan kita. Lepas tu ada kata pula, kalaulah kita royak pada orang kafir, Allah ni tidak di atas, Allah ni tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Orang kafir kata tak ada Tuhan. Kalau dok belakang gitu, pakai orang kafir memang gitulah. Orang kafir ni bukan kata tidak di atas, tidak di bawah. Kalau kata tidak besar, tidak kecil, tidak terima dah. Sekarang
Allah besar ke kecil? Tidak besar, tidak kecil. Allah cerah ke gelap? Tidak cerah, tidak gelap. Lepas tu? Tak ada Allah lah. Tu orang kafir faham gitulah. Sebab orang kafir Tuhan ni mesti berjisim, berbentuk dan mesti bertempat. Ni orang kafir. Dia gitu lah. Sebab tu dia buat stoko Tuhan dia. Dia tak terima Tuhan yang tidak berjisim, tidak berbentuk. Dia tak terima Tuhan yang tidak bertempat. Tu orang kafir. Jadi buat alasan, kalau ayat kata Tuhan tidak bertempat, tidak tahu, orang kafir tak akan terima. Dia kata, memang kafir tak akan terima, tapi kita beriman terima. Yang Nabi buang kafir tu apa? Sebab orang kafir, mereka memang berpegang Tuhan mereka berjisim, berbentuk. Tuhan mereka bertempat. Dikatakan. Ini dikatakan. Saya tak tahu juga. Ni orang kafir. Dikatakan. Kalau salah minta maaf lah. Dikatakan. Kalau tanya orang Buddha. Kalau tanya orang Hindu. Mana Tuhan? No, atas. Dia kata. Memanglah bagi mereka Tuhan berjisim dan bertempat. Lepas tu kita pun nak pasang dia juga. Ni menyakit pelik dia kata, tanya mana-mana agama, tanya Buddha, tanya Hindu, mesti dia kata Tuhan di atas. Takkan Tuhan di atas di bawah gini. Lepas tu dia pun macam tu juga pegang Tuhan di atas juga. Jadi dia ngaku orang Islam, duk turut kau kafir buat apa? Kalau sebut kata Tuhan tidak di atas di bawah, orang kafir tak boleh terima. Memanglah. Macam tadi lah. Kalau kata Tuhan besar pun tidak, kecil pun tidak, cerah pun tidak, gelap pun tidak. Lepas tu tak ada ke? Tu orang kafir lah. Kita tu kita duk pegang je. Tapi tidak banding orang kafir. Ini ada pengajaran begini ni. Lepas tu hak pegang Tuhan di mana-mana, itu puak Kristian pula pegang Tuhan di mana-mana. Kita alhamdulillah, akidah kita orang Islam, Tuhan tidak di atas, Tuhan tidak di mana-mana. Kita berpegang sebagaimana Tuhan sedia kala, tidak bertempat, tidak di mana-mana. Begitulah Allah kekal selama-lamanya. Allah yang bersifat ngekidam, kekal sedia kala, mustahil berubah sama sekali. Ini ambil daripada wujud, kidam, baqa. Wujud yang hakiki, yang sedia kala. Yang sedia kala pasti tidak berubah, pasti tidak binasa, dan pasti tidak berubah sebagaimana sedia kala Allah. Begitulah Allah kekal selama-lamanya. Baik, tidak mikir bab zat Allah Ta'ala nyakit ni. Ya kafir gitulah orang kafir. Tuhan ni mesti gitu cerah, nur cerah Tuhan ni. Kalau zulmah gelap tu bukan Tuhan, tu orang kafir gitu. Tapi kalau tanya kita orang Islam, cerah ke tak Tuhan awak? Tidak. Gelap ke tidak? Tidak. Besar? Tidak. Kecil? Tidak. Tinggi? Tidak. Rendah? Tidak. Tak ada Tuhan pun awak. Mesti dia kata gitu kita. Tu orang kafir gitu nah. Yang nak ambil buah alasan orang kafir itu nak berpegang Tuhan di atas tu kenapa? Jadi apa pasal orang kafir ni nak turut juga. Lepas tu kita macam mana? Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Ada Allah, ada yang hakiki. Bila Allah bersifat dengan kidam kekal, maka mustahil binasa dan mustahil berubah sama sekali. Hak berubah ni adalah makhluk. Makhluk berubah. Makhluk bertempat. Lepas tu Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ni susunan kaedah sifat 20. Bawa kejap molek. Ni hak sifat mukhalafatuhu ta'ala al-hawadi ni kena kemah molek lah. Di akhir-akhir zaman ni timbul macam-macam menyabit ke tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di langit. Sebab apa Allah di langit? Dah Allah kata dia di langit. Allah fis sama'. Tuhan kata dia di langit kan. Ni satu dipakai zahir ayat, salah dah. Kemudian dipakai zahir ayat pun dipakai hak dina. Dia ambil hak dina. Pada dalam ayat Quran surah Al-An'am ayat yang ketiga, wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun tu. Surah Al-An'am ayat yang ketiga.
Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Bermulia Allah ni di langit dan di bumi. Kau nak pakai zahir kau duduk langit saja, Allah duduk langit retek, duduk bumi retek. Kau nak pakai zahir kau. Dah lah dipakai zahir itu salah dah. Bercanggah dengan akidah di sunnah wal jamaah. Tiba-tiba dipakai fis samawat wa fil ard. Ditolak tepi. Ha ni puak terpesong. Dia kata dia pakai Quran raya, dah pakai Quran raya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard wa ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ia Allah di langit dan di bumi. Lepas tu kita ahli sunnah tu macam mana tu? Menetapkan Allah bertempat di langit di bumi. Ada. Lepas tu apa kehendak ayat tu? Pecah dua jalanan, jalanan salaf dan jalanan khalaf. Tu kita ngaji molek dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tapi itu dia katanya Allah di langit sebab Quran royak di langit. Dan di bumi pun Quran royak kau. Apa dah pakai di bumi? Mana kaedah sebab 20 daripada wujud, kidam, bakok, mukhalafah ni ada hikmah disusun. Lepas tu kita ngaji molek dengan kaedah sebab insya-Allah lah akidah kita akidah yang sebenar, akidah di sunnah wal jamaah. Ni boleh timbul macam-macam. Kalau kata Tuhan tidak bertempat di atas pun tidak, di bawah tidak. Orang kafir nak percaya ke mana? Ke Allah. Memanglah orang kafir. Jadi nak Tuhan ni berbentuk dan bertempat. Tu orang kafir. Apa kita nak pakai buah dianya? Ini nyakit. Mengaku Islam. Tiba-tiba duk nyakit dengan kepercayaan orang kafir tu orang dia. Jadi kalau Allah boleh binasa tentu baharu. Dan baharu Allah mustahil. Kenapa? Kerana tetap sedianya, tetap kidamnya. Kerana tetap sedianya, kerana tetap kidamnya. Kita disebut orang Melayu kita sebut Arab. Kerana tetap sedianya, kerana tetap kidamnya, maknanya dengan dalil yang dahulu, dalil daur, dalil tasalsul. Dan apabila tetap sedianya, tetap kidam Allah, nescaya tetap kekalnya, tetap bakaknya bakak Allah. Tiap-tiap yang kidam pasti bakak. Tiap-tiap yang baharu boleh terima binasa. Tiap-tiap yang baharu bukan kata pasti binasa, boleh terima binasa. Macam syurga neraka, boleh tak terima binasa? Boleh, tapi kekalnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tetap kekalnya, bila tetap bakaknya bakak Allah, nescaya mustahil binasanya binasa Allah Subhanahu wa taala. Ni dalil dia. Tapi dalil ringkasnya, apakah dalil Allah bersifat-sifat bakak? Dalilnya ada makhluk. Ataupun dalil ayat Quran, huwal awwalu wal akhir. Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kidam dan juga bersifat dengan sifat baqa. Itu sifat yang ketiga. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadis, sifatun salbiyatun. Wallahu a'lam.